Bacakan FM Mesra Ceria kembali bersama-sama dengan Marina. Untuk waktu ini kita dah pun 10.30 minit pagi dan seperti yang telah pun kita war-warkan tadi, kita nak bersama-sama untuk membicarakan berkenaan dengan program Sejahtera Komuniti Madani ataupun Sejati Madani. Mungkin ramai yang baru dengarkan perkataan ni ataupun apa yang kita bincangkan ni dan tak tahu apa sebenarnya program ini dan untuk siapa program ini kan. Dan ini yang kita bawakan hari ini. Kalau anda tonton menerusi Facebook Terengganu FM, kita ada bersama-sama dengan sekarang ni Pengarah Pembangunan Negeri Terengganu ICU Jabatan Perdana Menteri, iaitu Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Kahar bin Haji Abdul Latif bersama-sama dengan saya. Juga kita dah pun bersiaran menerusi TikTok Terengganu FM. Terima kasih yang join kami. Boleh tap screen tu kan. Teruskan kongsikan, share juga untuk live kita ni supaya lebih ramai yang tahu berkenaan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Okey? Dan apapun kita nak ucapkan alu-alukan selamat datang kepada Tuan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat nampak tu kan. Walaupun bulan puasa ni. Terima kasih Marina. Kalau ada biasa ada air kat depan. Jangan buat silap terlupa pula kan. Okey, baik, apa pun untuk hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan program Sejahtera Komuniti Madani ni, Sejati Madani kan. Dan mungkin ada yang pertama kali dengar benda ni. Apa program ni kan? Sebenarnya untuk siapa? Dan inilah yang kita nak kongsikan. Mungkin Tuan Haji boleh terangkan sedikitlah konsep program Sejahtera Madani ni dengan lebih terperinci lah supaya kita faham sebenarnya konsep apa yang dibawakan. Silakan. Pertama, Alhamdulillah, dan saya ucap terima kasih juga kepada Terengganu FM kerana memberi peluang kepada Pejabat Pembangunan Negeri untuk sama-sama pada pagi ini. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua pendengar Terengganu FM kerana pada hari ini hari pertama Ramadan dan kita harap supaya kita sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan program Sejati Madani, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikitlah dari segi peranan Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu ataupun agensi di bawah unit penyiasatan pelaksanaan ICU JPM. Kita adalah merupakan salah satu agensi pusat yang memainkan peranan penting dalam menyedia dan juga memantau projek-projek pembangunan khususnya di negeri Terengganu Darul Iman. Selain itu, Pejabat Pembangunan Negeri juga turut menyelaras program-program yang melibatkan kesejahteraan rakyat bagi memastikan penduduk di negeri Terengganu yang memerlukan bantuan dan sebagainya dapat kita usahakan, dan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Yeah. Sebenarnya kita sedia maklum juga yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan melancarkan program Sejahtera Komuniti Madani. Inilah yang dimaksudkan dengan program Sejati Madani. Dan ini merupakan salah satu inisiatif daripada pihak kerajaan dan ia telah diumumkan semasa pembentangan bajet 2024 pada tahun lepas. Dan unit penyiasatan pelaksanaan ataupun ICU JPM telah diberi amanah, telah diberi tanggungjawab sebagai agensi pelaksana dalam mengurus, menyelaras dan mengagihkan dana kepada rakyat dalam konteks pembangunan sosioekonomi. Yeah. Dan untuk program Sejahtera Komuniti Madani atau ringkas yang kita sebut Sejati Madani, sebenarnya yang saya nyatakan tadi merupakan inisiatif baru daripada pihak kerajaan dan sebagai agensi yang telah diberi amanah untuk melaksanakan program ini, Pejabat Pembangunan Negeri akan memainkan peranan tersebut. InsyaAllah kita akan memulakan program ataupun program Sejati Madani ini insyaAllah bermula pada hujung bulan Februari hujung bulan Mac 2023 ini. Dan untuk menjayakan program ini, kerajaan sebenarnya telah menyediakan peruntukan yang agak besar di mana 1 bilion ringgit telah disediakan kepada semua komuniti di seluruh negara dan ianya adalah untuk merancangkan aktiviti ekonomi setempat di kampung-kampung yang berkaitan. Dan sektor yang akan diberi tumpuan adalah melibatkan 5 sektor utama, iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality, serta aktiviti hijau dan kitab semula. Dan komuniti-komuniti yang berkaitan boleh memohon geran daripada pihak kerajaan sehingga RM100,000. Dan yang istimewanya, program Sejati Madani ini merupakan suatu program yang menggunakan pendekatan
bottom up approach, di mana komuniti sendiri yang akan menentukan keperluan mereka dan juga apa-apa program yang sesuai di kampung mereka untuk dilaksanakan. Pelaksanaan program Sejati Madani ini didukung oleh peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Ya. Okey, maknanya dia khusus sebenarnya kepada komuniti. Ya, betul. Tapi mungkin Betul. Tuan Haji boleh perincikan lagi kan siapa ataupun golongan yang mana yang boleh membuat permohonan untuk menyertai program Sejati Madani ini dan syarat-syarat untuk sesebuah komuniti yang berminat untuk menyertai program ni kan. Sebabnya katanya hujung bulan Mac ni baru akan ada, orang kata, dilancarkan. Kan di Terengganu ke macam mana? Kalau ikut apa yang kita rancang, pelancarannya adalah melibatkan seluruh negara. Bermula pada hujung bulan Mac ini. Semua komuniti yang ada di seluruh negara boleh mula memohon untuk melaksanakan program-program di komuniti masing-masing. Dan merujuk kepada soalan yang ditanya tadi oleh Marina berkaitan dengan permohonan dan juga siapa yang boleh memohon dan sebagainya. Untuk makluman pendengar juga, program Sejati Madani ini adalah fokusnya adalah untuk komuniti yang berada di kampung dan ia melibatkan kumpulan masyarakat lah, mana-mana yang berada Maknanya di kampung. Maknanya perlu ada kelab ataupun persatuan di kampung ataupun dia terbuka je? Dia ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagi maksud ini, kumpulan komuniti yang boleh memohon untuk menyertai program komuniti madani ini adalah melibatkan antaranya adalah Jawatankuasa Pembangunan dan juga Keselamatan Kampung JPKK, kemudian Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan yang kita sebut di sini JPKKP. Kemudian komuniti orang asli di negeri Terengganu, saya rasa ada komuniti orang asli. Seterusnya komuniti kampung yang mendapat pengesahan daripada pejabat daerah atau agensi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Negeri atau Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPAN. Seterusnya persatuan penduduk yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia boleh memohon untuk menyertai program ini dengan syaratnya status pendaftaran mereka yang masih aktif. Walau bagaimanapun, untuk program komuniti madani ini ataupun Sejati Madani, ianya tidak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO. Jadi buat masa ini kita belum membenarkan lagi dah NGO untuk menyertai program ini. Dan kita beri kebenaran sebenarnya yang saya nyatakan tadi kepada jawatankuasa ataupun komuniti-komuniti yang berada di kampung yang mendapat pengesahan daripada pelantikan daripada KKDW, daripada Unit Perancangan Ekonomi Negeri dan juga mana-mana komuniti yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Betul lah, komuniti kan. Kalau NGO nanti dia daripada luar datang ke dalam pula. Sedangkan kita nak rancakkan komuniti tu sendiri di kampung tu sendiri kan. Okey. Jadi apa pun kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi bersama-sama untuk berkongsi berkenaan dengan program Sejahtera Komuniti Madani ataupun Sejati Madani bersama-sama dengan Pengarah Pembangunan Negeri Terengganu yang berusaha Tuan Haji Abdul Kahar bin Haji Abdul Latif. Dan kita bincangkan tadi berkenaan dengan program ini sebenarnya akan dibuka tidak lama lagi kan. Jadi kita nak tahu daripada Tuan Haji sebenarnya mekanisme pelaksanaan program ni macam mana kan. Dan juga cara-cara nak memohon ni macam mana ni kan. Terima kasih Marina. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi untuk membuat permohonan antara komuniti yang kita benarkan termasuk JPKK dan juga JPKKP di segi mekanisme untuk permohonan dan sebagainya. Suka saya jelaskan di sini berkenaan dengan cara untuk kita membuat permohonan. Hanya satu permohonan akan dipertimbangkan bagi setiap komuniti yang ada. Kalau negeri Terengganu kita ada 1046 komuniti dengan jumlah geran yang saya nyatakan tadi iaitu tidak melebihi RM100,000. Dan setiap komuniti diberi kebebasan untuk berbincang sesama mereka dan menentukan apa-apa aktiviti sosioekonomi yang sesuai di kawasan mereka untuk mereka tentukan apa sektor yang sesuai. Dan mereka boleh memilih sama ada untuk melaksanakan satu ataupun lebih program-program yang telah saya sebutkan tadi, sama ada dalam sektor yang sama ataupun sektor-sektor yang berlainan. Dan dengan syarat permohonan mereka itu adalah tidak melebihi daripada RM100,000. Maknanya dia boleh pilih sektor-sektor, contohnya sektor pertanian ataupun sektor pelancongan digabungkan dan sebagainya, tetapi permohonan ini hendaklah dikemukakan dalam satu permohonan sahaja. Maknanya permohonan ini perlu dibuat secara sekaligus
di dalam sistem MySejati Madani. Permohonan juga tidak boleh melibatkan aktiviti pembangunan fizikal. Maknanya setiap permohonan yang dibuat hanyalah melibatkan perkara yang berkaitan dengan maknanya terus kepada komuniti lah. Kepada ya. komuniti itu maknanya bukannya contoh nak buat bangunan ke apa benda, bukan tak ada. Itu tak ada. Contoh dah saya sebut dari segi pembinaan bangunan ataupun untuk pengubahsuaian bangunan dan sebagainya, termasuk juga pembinaan jalan, parit dan sebagainya, kita tidak benarkan. Walau bagaimanapun permohonan bagi kerja-kerja penyediaan kelengkapan dan juga peralatan yang dapat menyokong pelaksanaan program ini kita boleh pertimbangkan. Contohnya kalau kita contohnya untuk kita buat aktiviti ternakan ikan dan sebagainya, mungkin kita perlu menyediakan dari segi peralatan-peralatan yang diperlukan untuk penyediaan seperti mana kita, kalau sekiranya perlu kita sediakan sedikit peruntukan untuk pembinaan untuk tanah dan sebagainya, untuk kita bina kolam, kita boleh pertimbangkan apa jua yang berkaitan untuk program berkenaan. Walau bagaimanapun kita saya maklumkan di sini setiap permohonan yang kita jalankan ini hendaklah kita mengambil kira juga tidak boleh melibatkan apa-apa yang berkaitan isu-isu sensitif yang berkait dengan agama, kaum dan sebagainya. Dan juga permohonan yang dibuat juga tidak boleh melibatkan individu sahaja, dan pastikan semua permohonan yang dibuat adalah menepati skop program Sejati Madani. Dan pada masa yang sama saya nak maklumkan juga di sini yang permohonan ini adalah dilaksanakan secara atas talian sepenuhnya, dan semua pemohon boleh menggunakan sistem MySejati Madani yang boleh dilayari melalui laman sesawan sejatimadani.icu.gov.my. Sistem ini sepenuhnya dibangunkan oleh pihak ICU sendiri. Di dalam sistem ini juga segala keterangan mengenai dengan garis, panduan, permohonan serta syarat dan peraturan bolehlah dirujukkan kepada portal ini, Sejati Madani, yang dibangunkan khusus untuk tujuan ini. Dan bagi pemohon yang tidak mempunyai capaian internet, kita sedia maklum kadang-kadang mungkin di luar bandar dan sebagainya ada masalah internet, komuniti tak dapat menggunakan internet, mereka boleh datang ke pejabat permohonan negeri ataupun ke pejabat saya, dan juga boleh juga berurusan di pejabat daerah ataupun pihak yang diberi kuasa seperti Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) yang sebelum ini dikenali sebagai PEDI di bawah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, yang mempunyai sebanyak 911 cawangan di seluruh negara. Di negeri Terengganu ini terdapat 35 pusat nadi di seluruh daerah di negeri Terengganu. Sebagai contoh, ianya terdapat di Kampung Geliga, Taman Semarak Binjai, Kampung Bukit Diman, Felda Kertih Lima dan juga Kampung Banggul. Sekiranya komuniti tidak boleh akses internet di kawasan masing-masing, mereka boleh menggunakan tempat-tempat seperti mana yang saya jelaskan tadi. Okey, kalau ikutkan 100,000, tidak melebihi 100,000 lah. Maknanya dekat situ akan dinyatakan ke permohonannya, contoh dia nak 50,000, kena dinyatakan detailnya ke apa? Setiap pemohon perlu menyatakan apakah tujuan, dan juga kita ada kita dalam sistem tu ada maklumat-maklumat yang perlu diisi. Jadi mereka perlu mengisilah dari segi programnya macam mana, tempoh masa dan sebagainya, untuk kita pastikan program ini memberi impak kepada komuniti yang berkaitan lah. Dia ada juga keperluan untuk diisi, tapi tidaklah terlalu banyak. Saya fikir mudah untuk diisi oleh komuniti bagi memastikan program ini insya-Allah dapat kita laksanakan dengan baik. Okey, jadi RM1 bilion untuk seluruh Malaysia kan? Betul, tapi di Terengganu sebenarnya peruntukannya sebanyak mana? Ataupun RM1 bilion itu siapa yang cepat di negeri mana yang paling ramai yang memohon, itu yang dikira. Buat masa sekarang, dari segi peruntukan dan sebagainya akan ditentukan nanti oleh pihak kerajaan untuk diagihkan kepada negeri-negeri. Dan kita jangka siapa yang buat permohonan awal, kita galakkanlah untuk pastikan mereka ini mendapat peruntukan yang sewajarnya dah. Jadi kita galakkan kepada komuniti yang ada di negeri Terengganu supaya segera memohon, baik saja sistem ini dibuka nanti. Dan untuk makluman semua juga, permohonan akan dibuka kepada umum secara atas talian mulai pada 25 Mac 2024. Jadi tinggal tak berapa hari lagi. Jadi saya harap bersedialah semua komuniti di negeri Terengganu bersiap sedia. Boleh dah mesyuarat tu. Mesyuarat tu kan nak bincang nak buat apa yang nak dibangunkan. Apa jua aktiviti yang boleh mendatangkan kebaikan lah kepada komuniti. Dan saya fikir mungkin ada
aktiviti di kampung-kampung yang telah dilaksanakan buat masa sekarang. Contohnya ada kampung yang mungkin terlibat dengan aktiviti penanaman tembikai dan sebagainya. Mungkin kita boleh perkasakan lagi aktiviti yang sedia ada juga untuk menambah dari segi marketing dan sebagainya. Mungkin boleh dipikirkan. Saya fikir ini juga salah satu langkah yang baiklah untuk pastikan ianya dapat memberi pendapatan tambahan kepada komuniti berkenaan. Okey, itulah begitu hebat sebenarnya pemerkasaan program ni. Jadi kita nak tahu jugalah sebenarnya macam mana di pihak Tuan Haji sendiri nak menentukan keberkesanan ataupun output kepada program Sejahtera Madani ni dapat dijana dengan lebih baiklah. Okey, untuk makluman semua pendengar juga, bagi program Sejati Madani ini juga setiap komuniti yang telah diberi peruntukan dan sebagainya, mereka adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan laporan pelaksanaan program dalam tempoh 14 hari selepas program dilaksanakan. Berdasarkan laporan yang tersedia melalui sistem MySejati Madani, jawatankuasa pemantau di peringkat negeri khususnya bagi negeri Terengganu yang dipengusikan oleh pengarah Pejabat Pembangunan Negeri boleh membuat pemeriksaan dan juga lawatan mengejut ke lokasi aktiviti yang dijalankan mengikut keperluan. Jadi kemungkinan juga Pejabat Pembangunan Negeri juga akan melihat dari segi perkembangan program dan sebagainya untuk kita pastikan ianya berjalan dengan sempurna. Laporan pemantauan yang disediakan oleh jawatankuasa pemantau perlu dilengkapkan melalui sistem MySejati Madani. Laporan ini seterusnya boleh dicana mengikut keperluan stakeholders dan laporan kepada jawatankuasa pemandu yang dipengusikan oleh ketua pengarah ICU JPM. Melalui kajian penilaian keberkesanan program, pelaksanaan program yang diperkenalkan oleh kerajaan dapat kita nilai lah, dan juga kita semak dan juga kita dapat melaksanakan penambahbaikan secara berterusan. Pasukan kajian yang melibatkan pihak berkementerian boleh kita wujudkan mengikut ketetapan jawatankuasa pemandu. Dan seterusnya, kajian keberkesanan program ini juga akan mula kita laksanakan selepas tempoh 3 bulan pelaksanaan program ini. Okey, maknanya orang kata begitu tersusun lah sebenarnya. Bukan saja nak bagi duit tu kan. Jadi betul. Kalau dah bagi lepas tu simpan je, tak jadi tak guna kan. Sebabnya ia perlu dimanfaatkan kepada komuniti. Jadi ada pemantauan daripada pihak JPM sendiri untuk memastikan bahawa pelaksanaan program ini di komuniti masing-masing akan berjalan dengan lancar. Baik, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, masa sangat mencemburui kita. Rasa macam baru je kita bersama-sama untuk bicara waran ni kan. Tapi dah nak di hujung dah ni kan. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sebenarnya siapakah orang kata takbir urus untuk menguruskan program Sejati Madani ini, dan juga mungkin agensi-agensi yang turut sama bekerjasama untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Okey, Marina, sebenarnya yang saya nyatakan tadi untuk membolehkan program ini kita laksanakan dengan sempurna dan juga membolehkan stakeholder untuk melihat apa perkembangan dan sebagainya, kita dah nyatakan tadi kita ada satu sistem MySejati Madani. Jadi dari segi perkembangan program dan sebagainya akan dipantau dengan terperinci. Dan kita juga ada 3 jawatankuasa yang akan terlibat untuk pelaksanaan program ini. Antaranya adalah jawatankuasa pemandu, jawatankuasa pemilihan dan keputusan, dan juga jawatankuasa pemantau. Dan pada masa yang sama juga program kita ini alhamdulillah ada rakan-rakan strategik yang akan bersama dengan kita di peringkat negeri dan juga daerah. Antaranya adalah UPEN ataupun Unit Perancangan Ekonomi Negeri, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Pelancongan Negeri, Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, dan pihak berkuasa tempatan dan juga kemas negeri. Jadi ini antara agensi-agensi yang akan bersama dengan pihak ICU untuk kita pastikan dari segi pelaksanaan program ini dapat kita atur dengan sempurna, pemilihan program-program yang sesuai di komuniti masing-masing, dan apa yang kita harapkan supaya ianya akan dapat memberi pendapatan tambahan kepada komuniti yang berada di kampung-kampung yang berkaitan. Saya fikir sekiranya semua pihak dapat memainkan peranan dengan baik dan dengan berkesan, termasuk komuniti memilih program-program yang bersesuaian berdasarkan nasihat yang diberi oleh jabatan-jabatan kerajaan juga, insya-Allah program ini akan berjaya dan memberi impak yang baik kepada seluruh penduduk-penduduk di kampung-kampung yang terpilih nanti, insya-Allah.
Okey, baik, itulah dia perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga ianya berjalan dengan lancar dan semua yang mendengarkan ni boleh sebar-sebarkan dan juga bolehlah ambil peluang ni kan, komuniti-komuniti di seluruh negeri Terengganu ambil peluang ni akan dibuka pada 25 Mac ni kan Tuan Haji? 25 Mac 2024. Dan ada tarikh tutup tak ataupun sehingga habis geran ni? Buat masa ini kita buka bermula pada 25 Mac 2022 dan saya jangka insya-Allah ianya akan dibuka sehinggalah peruntukan masih ada, insya-Allah akan dibukalah kepada komuniti-komuniti yang berkaitan. Cuma saya nak nasihatkanlah supaya jangan tunggu masa yang lama. Buka je terus isi. Yang pertama rancang betul-betul sebab ini program daripada bawah ke atas. So komuniti sendiri yang akan berbincang, bermusyawarah dan cari program-program yang baik untuk kawasan masing-masing dan terus membuat permohonan sebaik saja sistem ini dibuka. Jangan tunggu pertengahan tahun, hujung tahun dan sebagainya kerana rugi, kerana masa itu begitu penting dan laksanakan program ini secepat yang mungkin. Ya, sekali lagi Tuan Haji, apa kriterianya ataupun dia tidak melibatkan fizikal, dia cuma contoh pertanian, permohonan untuk pertanian, lagi berkaitan dengan orang kata makanan dan sebagainya. Betul. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi, permohonan ataupun sektor yang kita benarkan adalah melibatkan 5 sektor utama, iaitu pertanian dan makanan, kemudian jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality serta aktiviti hijau dan juga kita semula. Mungkin boleh dilihat apa yang sesuai untuk komuniti yang ada di negeri Terengganu sebab kita ada lebih kurang 1,046 komuniti. Jadi mungkin dia melibatkan sektor pelancongan, kraftangan dan sebagainya. Yang mana yang bersesuaian lah kan, yang mana yang orang kata komuniti itu masing-masing memang suka. Ada yang suka jahitan, ada yang suka orang kata bercucuk tanam dan sebagainya kan. Okey, jadi boleh bersedia dan juga orang kata boleh berbincang untuk mula buat permohonan. Jangan lepaskan peluang ni kan, sebab benda ni datang bukan sokmo-sokmo. Okey, dan apa pun terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada yang berusaha Tuan Haji Abdul Kahar bin Haji Abdul Latif, pengarah pembangunan negeri Terengganu, untuk kita bicarakan tadi program sejahtera komuniti madani Sejati Madani. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang juga tonton kita melalui live TikTok kita dan juga Facebook Terengganu FM. InsyaAllah ada ruang masa kita akan bersama-sama lagi Tuan Haji. Assalamualaikum.